Kami lambat sebab pusing kedai tadi. Janji pukul berapa? Sekarang ni dah pukul 4 dah. Adam ni lah. Nak tengok TV lah apalah. Itulah lebihkan lagi nikmat dunia daripada mengaji. Korang ni mesti belum solat lagi kan? Dah, jom. Nanti Ustaz marah nanti. Masa itu kan emas. Ish, yelah mak nenek. Si bebe je. Jom lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun. Dah semasa belum ni? Lambat solat Tengok. Asal nak masuk dah ni. Sampai pun lambat. Macam mana sekolah tadi? Okey? Tadi Adam datang sekolah lambat juga Ustaz. Sampai guru besar tegur. Ya ke Adam? Kenapa? Ada masalah ke? Sebenarnya Adam bangun lewat. Sebab itulah sampai lewat kat sekolah. Tak boleh macam tu. Masa ni emas. Masa ni penting kan? Jadi Ustaz sebut tentang masa ni, Ustaz nak ajar satu doa. InsyaAllah kamu amalkan doa ni, nanti boleh bangun awal dan tak lewat dah. Boleh? Okay. Sebelum Ustaz kongsi tentang doa, masa ni kita kena ambil sebagai suatu benda yang penting. Ada 3 pengajaran yang ingin Ustaz tekankan. Yang pertama, masa ni dia terhad. Terhad. Semua orang akan dapat masa yang sama, 24 jam. Betul tak? Ada tak orang dapat 25, 26? Tak ada kan? Sama je. Tak ada orang, Ustaz, jom kita pergi Jepun sebab Jepun 25 jam. Jom pergi Korea sebab Korea 26 jam. Tak ada. Tetap 24 jam. Tapi ada satu benda yang membezakan masa kita. Walaupun kita sama 24 jam, tapi ada benda yang membezakan. Apa dia? Tahu tak? Iaitu keberkatan masa. Bila ada berkat, 24 akan jadi macam 30. Percaya tak? Kamu kena percaya. Orang yang ada keberkatan masa, 24 boleh jadi 26, 30. Tapi orang yang tak ada keberkatan masa, 24 jadi macam 2 jam. Sekejap je. Macam 4 jam. Sebab itu keberkatan masa ni penting. Berkat maknanya apa? Berkat ni maknanya walaupun macam 24 jam, sikit tapi cukup. Jadi bila ada keberkatan, masa jadi cukup untuk kita. Jadi jom kita raih keberkatan masa. Macam mana Ustaz nak dapatkan keberkatan masa? Caranya ialah kita buat apa yang Allah suruh dulu. Kan? Kena tunai dulu. Okey. Allah suruh A. Okey, buat A dulu. Baru buat yang B. Baru buat kerja kita. Supaya apa? Supaya ada keberkatan masa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz nak cerita tentang yang masa ini penting untuk kita kerana kita tak tahu tarikh kematian. Awak ni tahu tak bila tarikh kematian? Tak. Alisa tahu? Tak. Adam tahu? Tak. Irfan tahu? Tak. Ali tak. Semua orang tak tahu. Siapa yang tahu? Ustaz nak bagi duit. Ustaz, saya tahu Ustaz, saya mati, mak saya cakap insya-Allah lagi 3 hari. Tak ada kan? Tak ada. Kamu tahu tak bila tarikh kamu lahir? Tahu kan? Ustaz, saya lahir pada tarikh 13 bulan 7, sekian. Sijil lahir kita ada kan? Ni Ustaz, saya punya sijil lahir. Okey. Ada tak orang sijil kematian? Ada. Tapi selepas dia matilah. Ada tapi selepas dia mati. Yang ketiga, bila masa ni terhad dan kita tak tahu, kita tak boleh nak salahkan takdir. Alah Ustaz, kalau saya memang dah mati 50 Ustaz, takdir kata begitu. Tak apalah Ustaz, serahlah diri kan. Dah tahu masa saya pun tak ada, serahlah diri, tak boleh. Memang setiap apa yang kita buat dalam hidup ni Allah dah tentukan. Baik ke buruk Allah dah tentukan. Tapi tak boleh kita serah macam tu kan. Macam cikgu lah. Cikgu dia tahu, okey, Auni dengan Alisa. Auni dia hebat sikit, Alisa dia lemah sikit. Cikgu tahu. Tapi cikgu ada tak cakap, Alisa, dah, kamu berhentilah sekolah. Kamu bukan pandai sangat pun. Bukan bijak. Contoh kan. Tapi Alisa ada tak cikgu cakap macam tu? Tak. Walaupun cikgu tahu Alisa lemah, Auni hebat, tetap cikgu akan ajar. Supaya apa? Kalau Alisa usaha, Alisa akan dapat. Betul tak? Walaupun lemah. Jadi takdir, walaupun kita ni orang yang lemah, tapi kalau kita berusaha, kita akan dapat. Betul tak? Dan yang terakhir tentang masa juga, masa kena gunakan untuk perbaiki diri. Masa yang ada,
kena guna untuk perbaiki diri. Orang yang baik, orang yang hebat, dia ialah orang yang lebih hebat daripada hari semalam. Jadi, seperti yang Ustaz janjikan, Ustaz nak kongsi doa supaya bila kita tidur, nak bangun awal senang dan tak lambat ke sekolah ataupun ke mana-manalah. Okey? Doa dia senang aja. Doa dia, Bismikallahumma ahya wa amut. Alisa kata, kan. Ingat tak? Ingat. Cuma tak baca. Orang yang ingat belum tentu akan bangun awal sebab tak baca. Orang baca baru boleh bangun awal. Jadi dah ingat, tinggal amalkan. Maksud dia, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Boleh? Okey, cuba baca sama-sama. Bismikallahumma ahya wa amut. Okey. Jadi baca doa tu dan niatkan, ya Allah, aku nak bangun awal esok. Pukul berapa? Niat terus. Pukul 5. Dan insya-Allah kita akan dibangunkan oleh Allah pada waktu yang kita inginkan. Boleh? Okey. Jadi boleh amalkan dan boleh ajar kepada kawan-kawan yang lain. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, jadi hari ini Ustaz nak baca kepada kamu surah Al-As. Jadi kamu dengar elok-elok sebab lepas ni Ustaz nak dengar sorang-sorang dan Ustaz nak perhati kesalahan mana yang kamu buat, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey. Baik, boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati Okey, sekali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, baik. Jadi Ustaz dah dengar semua baca. Antara kesalahan yang Ustaz nak tekankan di sini ialah makhraj ataupun tempat keluar ataupun cara sebut huruf sad, kan? Jadi hati-hati sebab sebelum ni Ustaz dah tekankan huruf sa, betul? Antaranya huruf sa, dan hari ni antara yang Ustaz nak tekankan ialah huruf sad. Okey? Sebab ramai orang baca dengan wal as, sin. Wal as itu sin. Kalau sad yang betul wal asr. Wal asr. Okey. Sama juga kalau tengok ayat yang ketiga ada huruf sad. Wa tawasaw yang betul. Yang salah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah. Sebab itu bunyi huruf sin. Okay, jadi kena tekankan di situ. Dan yang kedua, kalau tengok dekat situ ada huruf qalqalah yang kita belajar pada pengajian yang lepas. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Apa dia? Ba, ju, da, to, ko. Jadi dalam surah ini ada tak huruf qaf? Ada. Jadi dia akan terjadi qalqalah kalau kamu berhenti tadi. Tadi kan kamu berhenti wa tawasaw bil haqq. Jadi kalau berhenti kena jadikan qalqalah. Wa tawasaw bil haqqi. Okey? Okey, baik. Jadi itu yang kedua, dan yang terakhir tu tengok ada juga qalqalah huruf ba, bis sabr. Boleh? Okey. Dan yang ketiga tadi Ustaz tengok ada juga yang melakukan kesalahan sebutan huruf hamzah. Hamzah kalau baris atas bunyinya a. Kalau ain baris atas bunyinya a. Jadi Ustaz dengar tadi baca ilal ladzina amanu. Salah. Jadi kena sebut dengan betul. Ayam. Ilal ladzina amanu. Okey, boleh? Baik, jadi hari ini Ustaz nak tafsir surah Al-Asr. Ayat yang pertama wal 'asr.
demi masa ataupun demi waktu asar pun boleh. Ada orang cakap, ulama cakap demi masa, boleh juga. Demi waktu asar, boleh juga. Bila waktu asar? Pukul 4 lebih. Waktu asar ni, contoh kalau kita duduk kan, dekat waktu petang, kita duduk, lepas tu kita punya bayang-bayang tu lebih dari badan kita. Sehinggalah masuk waktu asar, itulah waktu asar. Jadi, dulu orang Arab, kan, orang Arab adat dia, kalau waktu asar ni, dia akan bersembang-sembang. Macam kita ni, bahasa kita lepak lah kan. Kita akan duduk lepak, sembang-sembang. Ali sembang dengan Adam, Adam sembang dengan Irfan, Alisa sembang dengan Auni. Apa yang diorang sembang? Tentang dunia lah kan. Dan sembang mereka itu banyak yang sembang buruk. Kalau kita panggil lawyer buruk kan. Banyak sembang buruk. Jadi bila sembang buruk ni, berlakulah perselisihan, hingga berlakulah permusuhan, gaduh kan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, innal insana lafi khusr. Allah kata sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ustaz, Auni, Arisa, Adam, Ali dan Irfan, kita semua ni dalam kerugian. Kan? Sebab apa? Sebab tengoklah, Nabi kata umur umat aku antara 60 hingga 70 purata dia kan. Jadi Ustaz ambil contoh 60 kan. Semua antara kita ni contohlah, kita ambil 60. Okay, 20 tahun pertama kita umur remaja, budak-budak kan, orang muda. Banyak bermain ke, banyak belajar, banyak mengaji Quran? Bermain kan? Ustaz pun dulu muda-muda banyak bermain kan? Adalah juga mengaji, tapi taklah sebanyak dengan bermain kan? Kita baru masuk umur 30, nanti adik-adik dah besar, kerja. Bila kerja, main dah tak main, tapi sibuk dengan kerja kan? Dan 20 tahun yang ketiga, barulah kita nak solat, nak bayar zakat, nak baca Quran banyak-banyak. Jadi bila dengan kita punya kuantiti ibadat yang kurang, tambah pula kualiti ibadat yang tidak bagus, agak-agak banyak tak pahala kita dapat? Tak kan? Sebab itu Allah kata kita semua ini berada dalam kerugian sebab banyak bermain, tak serius dengan Allah. Tetapi illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali ini golongan yang tak rugi, kata Allah. Tadi rugi kan? Kita semua ni rugi. Tapi kata Allah, ada golongan yang tak rugi. Siapa? Orang yang beriman. Orang beriman maknanya apa? Allah hidupkan dia dan dia gunakan waktu yang ada untuk menyembah Allah kan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq, beriman, beramal soleh dan berpesan dengan kebenaran. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, iaitu golongan yang berpesan-pesan, yang mana bersabar kan, berpesan dengan kesabaran. Nak ajak orang buat baik senang tak? Susah kan? Contohlah Adam ajak Ali. Adam pergi rumah Ali. Ali, kenapa? Jom kita pergi rumah Ustaz Hakim, kita belajar mengaji. Ali kata, aku hari ni nak ponteng lah, tak nak pergi belajar mengaji dengan Ustaz Hakim. Kenapa? Hari ni aku nak main bola, kata Ali. Adam pun sabar. Okey dah, tak apalah Ali, kalau macam tu aku pergi seorang lah mengaji. Tu sabarlah tu. Okey, baik. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, setakat itu sajalah pengajian kita tentang surah Al-As. Jadi dah boleh kemas. Semua dah balik makan ke? Dah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz ajak kamu pergi sungai hari ini sebab Ustaz nak cerita tentang ibrah atau pengajaran surah Al-As. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita capai 4 martabat ni, kita akan menuju kehidupan yang sempurna. Yang pertama, iaitu kita tahu kebenaran dan kita akui memang itu kebenaran. Macam kita contoh, kita pergi sekolah, kita belajar matematik. 1 tambah 1, jawapannya 2. Dan kita memang akui, memang 1 tambah 1, jawapan dia 2. Kan? Memang benar dan kita akui, memang itu jawapannya. Yang pertama, mengaku. Martabat yang kedua, kata Ibnu Qayyim, bila kita dah tahu, kita dah akui,
Martabat yang kedua, kita amalkan pula. Cikgu dah ajar kepada kita 1 tambah 1 2. Kita pun masuk periksa. Masuk periksa, ada soalan 1 tambah 1. Kita jawab 2 ke jawab 3? 2. Sebab cikgu ajar 1 tambah 1, jawapan dia 2. Jadi kita pun amalkan, kita pun jawab dalam periksa. Yang ketiga, bila kita dah tahu, dah amal, kita sebarkan. Kita pun keluar bilik peperiksaan, kita bagi tahu orang, ajarkan. Kau nak tahu tak? Cikgu aku ajar 1 tambah 1 jawapannya 2. Jadi kita sebarkan kepada orang lain. Itu martabat yang ketiga. Dan yang keempat, dah mengaku, dah amal, dah sebar, kita pun bersabar dalam berilmu dan beramal. Sebab kadang-kadang ada orang jumpa kita, dia kata, kau nak tahu tak? 1 tambah 1, jawapannya bukan 2. 1 tambah 1, 11. Kita nak percaya ke? Atau kita tak nak percaya? Tak nak kan? Sebab 1 tambah 1 memang 2. Mana boleh 11? Kalau 11, itu ajaran sesat. Kita tolak, betul tak? Jadi, begitulah. Dalam Islam ini, kita akui memang Islam itu benar. Yang kedua, kita amalkan Islam. Yang ketiga, kita sebarkan. Dan yang keempat, kita sabar dalam Islam. Kalau ada orang datang, dia nak rosakkan akidah kita, dia nak rosakkan kepercayaan kita kepada Islam, kita tolak. Sebab itulah, orang yang ada 4 ni, kata Ibnu Qayyim, kan? Dia tahu kebenaran, dia amalkan kebenaran, dia sebarkan kebenaran. Dan yang keempat, dia sabar dalam kebenaran. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada 4 ni, dia tak ada masa nak buat jahat. Sebab tu kita, hari ni kita kena ada ilmu baru. Setiap hari kena ada ilmu baru. Ilmu tentang Islam ke Ustaz? Tak semestinya. Ilmu tentang masak kan? Ustaz, hari ni saya ajar cara nak masak Maggi. Maggi goreng. Contoh kan? Kita tahulah. Macam kamu lah pergi sekolah rendah. Belajar tak matematik? Belajar kan? Nanti pergi menengah. Belajar tak matematik? Belajar. Pergi universiti pula. Belajar tak matematik? Belajar. Kan? Maknanya apa? Ilmu matematik sentiasa bercambah. Tapi asas tetap sama. 1 tambah 1, jawapan dia 2. Begitulah hari ini. Ilmu tu takkan pernah habis. Kamu kena sentiasa belajar dan belajar sebab akan ada ilmu baru jikalau kita teruskan belajar. Okey, jadi itu 4 kamu kena ingat. Yang pertama, mengakui kebenaran. Yang kedua, kita amalkan kebenaran. Yang ketiga, kita sebarkan. Dan yang keempat, bersabar dalam beramal. Okey? Jadi bila ada 4 ini, insya-Allah kita akan jadi orang yang sempurna dalam kehidupan. Baik. Hari ini Ustaz nak belanja. Tahu belanja? Ustaz nak belanja satu lagu. Tapi bukan lagu ni lah, lagu Quran lah. Quran kan banyak lagu kan? Antaranya lagu Nahwan. Lagu Nahwan ni apa Ustaz? Lagu Nahwan ni kalau kamu nak tahu, dia ada sifat-sifat dia. Yang pertama, lembut. Lembut yang bersopan. Dia lembut je. Yang kedua, sifat dia sederhana. Elek-elek, cicil. Yang ketiga, halus. Ini sifat lagu Nahwan. Dan peranan lagu ni, macam kita lah. Kita kalau lagu tinggi, mungkin ada sebab kena tinggi kan. Jadi, lagu Nahwan ni, dia ada peranan dia. Yang pertama, dia nak melembutkan bacaan. Tak nak bagi keras, nak melembutkan. Yang kedua, dia nak menenangkan orang yang dengar bacaan Quran. Yang ketiga, sesuai untuk ayat, bercerita, merayu dan sebagainya. Jadi itulah peranan lagu Nahwan. Jadi petang ni Ustaz nak buat, nak belanja. Nak dengar ke tak nak? Nak Dengar Kalau tak sedap pun cakap sedap boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Boleh? Okey, jadi lagu ni balik kamu boleh dengar dekat mana-manalah. Kamu dengar banyak kali, boleh buat. Okey? Jadi setakat itu sajalah Ustaz nak kongsi tentang pengajaran surah Al-As. Lepas ni dah dapat, sebarkan kepada orang lain. Boleh?